you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita ada kisah seram daripada salah seorang subscriber kami yang berasal daripada Sabah. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kita bagi nama pemilik kisah ni Ika, berumur 21 tahun dan berbangsa Bisaya. Bagi yang tak tahu, Bisaya ni merupakan satu etnik atau kaum asli yang berada di Borneo sekitar beratus-ratus Masehi dan merupakan etnik pertama yang telah memeluk agama Islam. Dan Ika berasal daripada daerah Beaufort, Sabah. So cerita ni bermula pada tahun 2021 masa kita PKP waktu tu. Masa ni korang Atuk dengan nenek Ika belah mak dia masih sihat walafiat, Alhamdulillah. Dan nenek dengan Atuk belah ayah dia pula dah meninggal dunia dah sebelum Ika lahir lagi. So nak dijadikan ceritanya, Atuk belah mak dia ni dulu dikatakan antara orang yang kuat-kuat tau, sangat bertenaga. Korang bayangkan Atuk dia boleh cabut pokok pinang dengan sangat mudah sampai ke akar kayu tu. Tapi sebenarnya ada ilmu bacaan yang tersendiri. Jadi Atuk dia ni bukan calang-calang orangnya ya. Tiba-tiba time PKP hari tu tahun 2021, Atuk Ika kurang sihat. Pakcik dia yang bongsu ni lah yang bagi tahu dekat keluarga Ika. Jarak rumah Ika dengan rumah Atuk dia ni ibarat, ni untuk orang-orang yang tahu lah, yang tahu-tahulah kan, dari Tunon dekat dengan Jalan Raya Besar ke Saruang Darat jauh di pedalaman. Untuk orang yang tak tahu, tempat ni jarak dia lebih kurang dalam 700 meter kalau jalan kaki. Okay, so adik-beradik Mak Ika ni ada 11 orang. Tapi seorang dah meninggal dunia sebab kanser. Tinggallah 10 orang sahaja. Dan Mak Ika ni anak yang ketiga yang berusia 53 tahun. Adik lelaki mak dia yang bongsu lelaki, kita bagi nama Aiman, bukan nama sebenar. So Aiman ni lah yang selalu datang rumah mak dia sebab selalu macam suka borak-borak, terlepak dengan mak dia macam tu lah. Jadi ada satu hari ni masa Aiman datang melawat ke rumah kakak dia, which is Mak Ika, tiba-tiba Aiman ni bagi tahu dekat mak dia pasal Atuk Ika, ayah dia orang lah. So Aiman tanya, "Kak, aku mau bagi tahu bah ni pasal bapak. Kau tahu kak, bapak tu adakah patut tengah malam buta boleh pula bapak tu mau menebas rumput di belakang rumah. Tengah-tengah malam buta tu ayah dia masih bertenaga pula tiba-tiba nak cabut rumput pula kat belakang rumah." Lepas tu Aiman cakap lagi, "Ada sekali tu aku kan main game di luar. Tiba-tiba bapa ni keluar dari bilik, tiada baju-baju, mau keluar rumah. Aku tanyalah sama bapak, kenapa keluar malam-malam? Terus bapa bilang dia mau pungut sampah di belakang rumah." So Aiman agak pelik dengan bapa dia tak pakai baju, keluar malam-malam. Lepas tu cakap nak pungut sampah kat belakang rumah. Kan dia cakap lah, kenapa pula bapak tu begitu Aiman? Tak pernah pula macam tu perangai dia. Lepas tu Aiman jawab lah, entahlah. Kadang-kadang bapak tu termenung, duduk-duduk di ruang tamu, tapi mata tu tajam je tengok di luar rumah tu. So perangai ayah dia ni macam dah berubah tau. Kadang-kadang termenung, suka macam termenung dekat satu sudut. So mak dia dah macam, macam ada yang indah bagus ni. Mak dia cakap macam tu kan. Diorang kan duduk bahasa Sabah. Lepas tu Aiman cakap lah, "Kak, kau tahu kah setiap kali bapak merokok kan, bapak sedut tu rokok tapi asapnya tiada. Dia main-main tu batang rokok. Ada hari tu kami ajak bapak makan, yang peliknya setiap kali bapak makan, bapak mesti bahagikan makanan dia 2 bahagian. Begitu juga dengan air. Kadang-kadang air dan makanan tu bapa akan simpan di bawah kerusi tempat dia duduk. Macam ada orang tak di bawah kerusi tu." Oh my god, seramnya. Kenapa bapa dia tiba-tiba berubah macam tu? Tiba-tiba bahagikan makanan setiap kali nak makan, setiap kali nak minum, dan dia letak dekat bawah kerusi seolah-olah macam ada orang kat bawah kerusi tu. So Mak Ika kata, "Ya ke? Nanti insyaAllah akak pergi sana melawat kan." Mak Ika ni memang agak jarang melawat datang rumah Atuk dia, Atuk Ika, sebab mak dia ni selalu busy. Beberapa hari kemudian, Mak Ika ni datanglah melawat ke rumah Atuk dan Nenek Ika. Mak dia cakap dari segi pandangan mata kan, Atuk ni bukan macam Atuk yang sebelum. Seorang yang banyak cakap, ceria, kuat cerita, suka bercerita. Tapi sekarang ni Atuk Ika ni dia macam banyak termenung,
Betul lah macam apa yang adik bongsu Mak Ika cakap, atuk dia ni makan minum mesti dibahagikan kepada 2 bahagian. Jadi mak dia biarkanlah dulu beberapa hari, sampailah ada satu hari ni yang mengejutkan semua orang. Atuk dia ni dikabarkan bercakap sorang-sorang. Mata dia tu makin menyila-nyila melihat dekat luar rumah tu. Tak tahu apa yang atuk dia tengok. So mak dia pun cubalah start berbincang dengan adik-beradik yang lain. Sebabkan atuk dia, Atuk Ika ni tak nak pergi hospital. Sebab setiap kali orang ajak pergi hospital, sampai paksa atuk dia ni, atuk dia mesti akan mengamuk. Jadi diorang 10 adik-beradik ni berbincang untuk bawa berubat ke daerah lain. Tapi atuk dia ni still berperangai pelik. Dan kadang-kadang ayah dengan Mak Ika ni ada bercakap-cakap depan Ika kan. So Ika macam curi-curi dengar lah. Ika kata ayah dia cakap mungkin atuk dia ni tekanan, banyak berfikir, sebab tu lah jadi macam tu. Lagipun anak-anak atuk dengan nenek dia ni jarang berkumpul. Yelah kan masa-masa dah berkahwin, dah ada anak, dah ada tanggungjawab masing-masing. Makin hari atuk Ika ni makin kurus kering korang. Dah tak nak makan dah. Dan kadang-kadang perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut atuk dia ni macam makin pelik-pelik je. Kadang-kadang mulut dia tu macam berkumat kamit, macam cakap-cakap je sambil dia pandang ke arah luar, macam cakap sorang-sorang tau. Memang Ika akui atuk dia makin teruk dan makin pelik. Tapi Alhamdulillah yang baiknya, walaupun atuk dia macam tu kan, atuk dia sentiasa berkumat kamit berzikir. Dan selalu tanya diorang, dah masuk waktu ke? Dah azan ke? Saya mau sembahyang ni, nak solat ni. So bayangkanlah kan, bibir atuk dia tu sampai kering, sentiasa berzikir, mengucap dari pagi sampai ke malam. Dan dari malam sampai ke pagi. Hanya tak berzikir waktu tidur saja. So bila adik-beradik mak dia yang lain berjaga dekat rumah tu dengan nenek dia, sebenarnya ada macam-macam kejadian yang seram berlaku dalam rumah atuk dengan nenek dia. Antaranya ada satu malam ni, makcik dia tengah cuci pinggan. Tingkap dapur ni macam terbuka, memang sengajalah dibukakan supaya angin masuk. So tak adalah panas sangat dapur tu. And rumah atuk dia ni tinggi bertiang, rumah kayu, dan telah dibina beberapa puluh tahun yang lalu. So tengah sibuk makcik dia cuci pinggan dekat dapur tu, tiba-tiba makcik dia ternampak ada satu lembaga besar warna hitam tengah cabut rumput dekat belakang rumah tu guys. Makcik dia pun apa lagi, memang terus lari masuk dalam bilik. Itu satu. Ada pernah juga makcik dia yang lain tengah masak-masak dekat dapur, dan selalu terdengar bunyi-bunyi seram datang daripada arah reban ayam. Dan macam-macam lagi lah kejadian seram yang berlaku, dan perkara ni berlarutan selama beberapa bulan tau. Ada satu hari tu, ada seorang lelaki dalam umur 40 tahun macam tu, dia datang untuk tolonglah merawat atuk Ika ni. Lelaki tu kata dekat semua ke-10 anak atuk Ika ni, yang sebenarnya atuk Ika ni ada membela saka. Orang yang berubat tu dia kata ini saka orang dulu-dulu. Tapi mungkin benda ni marah sama bapa kamu, dia kata. Sebab bapa kamu tidak mahu pelihara benda ni lagi. Benda tu sangat-sangat marah, sebab tu benda tu buat macam ni dekat atuk Ika. Dan orang tukang berubat tu dia cakap dekat semua adik-beradik Mak Ika ni, mungkin bapa kamu mahu bertaubat dan mengelak dari sifat kurafat, syirik, segala macam tu lah. Aku boleh tolong kamu, tapi kamu semua kena sedia atas segala kemungkinan yang berlaku terhadap bapa kamu. Kamu semua sudah sedia? Sama ada bapa kamu dipanjangkan umur atau tidak, kita serah pada Allah. Dia yang tentukan segalanya. Wow, meremang ya. Semua adik-beradik Mak Ika waktu tu bersetuju demi kebaikan semua kan. Walaupun berat rasanya kehilangan orang yang paling kita sayang, tapi demi kebaikan kita usahalah juga macam tu. Dan ada juga kejadian pelik yang berlaku beberapa hari sebelum pergi berubat ni sebenarnya. Atuk dia ni macam sentiasa mengamuk, asyik macam nak keluar daripada rumah tu. Bayangkan atuk dia yang kurus kering macam tu, tak makan, tak nak minum, tapi ada tenaga yang sangat kuat untuk mengamuk macam tu. Ika dengan 4 orang sepupu dia lain pegang tangan atuk dia yang nak bangun lari daripada rumah tu. Punyalah pun habis tenaga, punya penat nak pegang tangan atuk dia tu. So itu antara yang peliknya lah. So sambung selepas berubat tadi, atuk Ika ni terbaring dekat atas tilam dengan nampak keadaan yang tak larat, memang macam tak bertenaga langsung. Bilik tu dipenuhi dengan alunan suara ahli keluarga dia baca Yasin tanpa henti. Sampailah atuk dia ni tertidur. So Ika ingat dah settle
settle tau masalah ni. Rupa-rupanya tidak. Keesokan harinya, Ika dengan tunang dia duduk dekat sebelah tilam atuk dia. Atuk dia waktu tu baring kat atas lantai. Dan ada beberapa orang sepupu Ika lah kat situ. Atuk dia ni dah tak berzikir dah. Tapi mata dia macam melihat macam tengok-tengok orang sekeliling. Dan apa yang menakutkan masa tu, atuk dia ni asyik pandang muka Ika dengan tunang dia sambil tersenyum. Dia pandang tepat dekat mata diorang berdua tau. So Ika macam pandang lah tunang dia. Tunang dia terus tarik baju Ika kan, jauh sikit daripada tilam atuk dia ni. Masa atuk dia ni tengah pandang diorang berdua ni sambil tersenyum-senyum, Ika ni cubalah untuk duduk jauh sikit daripada atuk dia. Tapi atuk dia mesti senyum je. Selang beberapa minit, atuk dia tiba-tiba macam nak duduk. So diorang yang kat sana macam cubalah bantu atuk dia nak duduk kan, nak daripada baring nak duduk. So waktu Ika nak pegang tangan atuk dia tu, tiba-tiba atuk dia pegang telinga Ika. Masa tu habis tudung Ika sengit-menyengit, ditarik oleh atuk dia. Tiba-tiba pakcik Ika yang Aiman tu masuk bilik dan mendekati Ika dan tunang dia. Pasal Aiman tu teruslah tegur bapak dia kan, "Bapak, kenapa jangan tarik tudung si Ika tu?" Terus atuk dia lepaskan. So macam pelik lah dekat situ kan. And then after Ika dengan tunang dia dah habis jaga atuk dia, diorang nak balik lah ke rumah masing-masing. Sementara tu tunang dia tinggal kejap kat rumah Ika, sebab jarak rumah Ika dengan tunang tu sangatlah jauh. Lagipun dekat rumah Ika ni ada adik dia, jadi so menginap sekejap lah. Keesokan harinya, Ika dan sepupu Ika ni tinggal dekat rumah area Darat Saruang. Kamu tak tahu sangat area tu. So Ika dengan sepupu ni bercadang nak jalan-jalan naik motor lah, tengok keadaan banjir kat situ. Sebab masa tu ada banjir berlaku. So dalam masa tu Ika ambil kesempatan untuk pergi melawat ke rumah mak tunang dia. Belum sempat dia duduk dekat kerusi rumah mak tunang dia tu, tiba-tiba ada orang call Ika. Dia cakap, "Ika, atuk dah nazak ni." Apa lagi, diorang pun laju-laju lah bawa motor tu. Memang laju gila diorang bawa motor. Sampai je dekat rumah atuk, semua orang tengah menangis. Dengan Ika pun menangis. Terus semua peluk cium atuk dia. Tapi atuk dia asyik pandang sekeliling dia. Dan sambil mulut dia berzikir, mengucap. Diorang pun semua bersih-bersihkan lah bilik untuk tempatkan atuk dia dekat bilik kan. Tapi kat dalam bilik yang kedua, sebab bilik yang pertama ni tak berapa kukuh lantai dia kan, rumah kayu kan. So jadi tak kukuh lah kalau semua orang serentak masuk dalam bilik tu. So masa diorang tengah kemas-kemas dalam bilik yang kedua ni, tiba-tiba adik dia datang. Adik Ika datang dengan basah kuyup sebab waktu tu hujan lebat sangat. Tiba-tiba adik dia datang berlari ke arah dapur. Dia bagi tahu dekat mak Ika dan makcik-makcik Ika yang ada dekat dapur tu, yang tunang Ika aksiden motor. Ika cepat-cepatlah pergi ke hospital. So nak dipendekkan cerita, bukan tunang Ika saja yang aksiden, tapi adik sepupu Ika pun aksiden juga sebab dilanggar kereta. Tapi nasib baik cedera ringan tau. Dan yang peliknya, abang sepupu Ika yang kerja dekat kedai perabot pun kemalangan juga sebab tangan dia terhempap dengan mozaik lantai sampai bengkak lah. Dan selain tu, adik sepupu Ika juga ada aksiden motor guys, sebab dia terlanggar pagar. Dia tak nampak pagar jalan dekat hadapan dia. Dan terakhir sekali, mak Ika dan adik sepupu Ika aksiden motor juga. Yang ni agak teruk sampai terpaksa bermalam di ward. So Ika terfikirlah, patutlah dulu mak dia selalu marah sangat bila mak dia dapat tahu yang Ika dengan sepupu Ika ni suka jalan-jalan naik motor kat kampung. Sebab mak Ika cakap, "Ika, kenapa kau pandai-pandai bermotor sama Tasha?" Mak dia selalu macam marah lah, "Kenapa kau pandai-pandai naik motor kan? Nasib baik kau tak ada apa-apa." Lepas tu Ika macam pelik lah, "Kenapa mama?" And then mak dia cakap, "Atuk kan dah pesan, Atuk bagi tahu diorang semua jangan ada sesiapa pun jalan-jalan jauh buat masa ni. Sebab benda tu bersumpah akan ganggu anak cucu Atuk. Atuk suruh kita semua bersedia sebab benda tu akan mengganggu kita semua." Mereka semua sangat ramai, Atuk dia cakap macam tu. So Ika macam terdiam dan terkejut dalam masa yang sama. Dan beberapa minggu kemudian, masih ada kegangguan kalau siapa saja yang berjaga tengah-tengah malam, tengah teman atuk dia, diorang akan ternampak seekor burung hantu duduk dekat tingkap bilik. Ada yang ternampak macam asap, ada juga yang terdengar bunyi dinding bercakaran. Atuk dia juga selalu tanya, "Mana sudah budak perempuan tu? Ramai tu kawan-kawan. Dia bermain di bilik ini." Dia ada bagi nama lah, atuk dia ada bagi nama budak perempuan tu. So sangat seramnya, macam siapa pula budak perempuan dekat dalam bilik ni dengan atuk dia kan.
So setelah berubat dengan ustaz, alhamdulillah atuk Ika ni makin sihat. Atuk dan nenek Ika dah tak lagi tinggal di Tunun, kat nama tempat tu. Dan kini dia menetap dekat rumah Ika sementara menunggu rumah baru siap dibina. Tapi korang, cerita ni tak habis sampai sini. Setelah rumah baru tu telah dibina, masa atuk dia pindah ke rumah Ika buat sementara waktu kan, dalam 4 bulan jugalah, 4 bulan diorang menetap kat rumah Ika sementara tunggu rumah baru siap dibina. Masa tu hujung-hujung hari raya tau, hari raya Aidilfitri. Dan alhamdulillah waktu tu Ika dah berkahwin dengan tunang dia dan kini tunangnya digelar suami. Waktu tu Ika suami dengan adik dia nak pergi rumah open house abang kepada suami Ika. Diorang naik motor lah sebab dekat je. So lalulah depan rumah, bekas rumah atuk nenek diorang kan. Sekarang ni bukan lagi rumah atuk nenek diorang. Mula-mula Ika perasan yang makcik Ika yang kedua, bongsu, dia baru balik daripada kerja. Dia naik motor. Tapi Ika perasan dekat belakang tu, kat atas motor yang tengah membonceng kat belakang tu, seakan-akan ada sesuatu yang ikut tumpang juga. Benda ni memang ternampak dekat depan-depan rumah atuk Ika, bekas rumah atuk Ika. So diorang ni bertembung, dia dengan makcik dia ni. Tapi dia nampak makcik dia ni ke hulu ke hilir. So Ika tanyalah suami Ika, tu bukankah si nama makcik dia kan? Siapa di belakang dia? Dia tanya suami dia. And then suami Ika cakap, iyalah, biarlah dia pegang kuat-kuat nak start naik motor dah ni kan. Sebab punya laju suami Ika ni bawa motor masa tu. So Ika masih tak puas hati lagi. Mata dia still sempat tengok ke arah belakang makcik dia tu kan. Tiba-tiba adik Ika ni dekat belakang, dia bawa motor juga, dia tertinggal kat belakang. Padahal adik dia tadi dah ke depan, dah punya laju kan. Tiba-tiba tertinggal kat belakang sambil senyum-senyum pandang Ika. So dalam hati Ika ni, si Mamat ni mesti ajak berlumba ni. So Ika cakap lah dengan suami dia, jangan bawa laju sangat, rosak tudung saya ni. Sampailah diorang dah ke tempat destinasi, iaitu kat open house kan. So dah duduk kat sana makan-makan, tak sampai sejam pun diorang kat sana, diorang terus balik. Ika cakap dengan suami dia, kita singgah kat sekolah jap tempat ayah bertugas. Sebab ayah dia bertugas sebagai security guard dekat sekolah tu. So suami dia pun ikutlah kan. Adik dia dah nak balik dah rumah waktu tu. Dah sampai kat sekolah tu, ayah Ika dengan suami Ika ni duduklah berbual. Ika pula main phone. Tiba-tiba Ika teringat balik kejadian tadi kan. Ika terus WhatsApp makcik dia yang dia ternampak tadi tu. Salam, tadi balik dengan makcik Ila ke? Bukan nama sebenar Punya laju dia cakap yang tu. Lepas tu kata, wassalam, bila masa pula aku balik dengan makcik Ila? Aku seorang je tadi, kenapa Ika? Dia kata macam tu kan. Lepas tu Ika dah macam, tipu lah. Habis apa pula orang yang menumpang kat belakang kau tadi? Orang cakap pasal Sabah kan. Lepas tu makcik dia dah jam kan, kau jangan main-main, kenapa pula? Lepas tu Ika cakap lah, betul lah bah, aku nampak macam ada orang di belakang kau. Kau tanya laki aku. Gitu. So masing-masing macam dah rasa pelik dengan kejadian ni. Seram pun ada kan. So Ika cepat-cepat lah nak balik rumah. Sampai je dekat rumah, makcik Ika tu terus keluar daripada dapur ke ruang tamu. Diorang terus bergosip lah macam, apa yang kau nampak tadi? Masa tu diorang selamba lagi lah makan keropok kat meja. Masa tu semua pun keluar ke ruang tamu. Atuk dia je yang tak keluar. So Ika pun mula bercerita, tadi aku nampak ada lelaki kat belakang kau, kurus-kurus, gelap orangnya, macam mencangkung tapi kepala tunduk-tunduk, tapi tak nampak muka lah kan. Terus suami Ika cakap, samalah, suami dia pun nampak benda yang sama. Sebab tu suami Ika ni suruh Ika pegang kuat-kuat sebab dia nak pecut laju tu, sebab takut benda tu lah sebenarnya. So Ika pun terkejut dengan apa yang suami dia cakap. Tiba-tiba adik Ika datang dekat diorang. Yang ni meremang bulu roma ya. Adik Ika kata, kau nak tahu kenapa aku bawa motor laju tadi? Sebab aku pun ternampak juga orang tua kurus-kurus ikut makcik balik. So Ika pun masuklah ke bilik. Ika panggil mak dia, adik dia, suami dia dalam bilik. Ika kata, kau perasan ke orang yang tumpang makcik tadi macam siapa? So mak dia macam fokus je pandang dekat muka Ika kan. And then Ika kata, macam atuk kan? Sebiji kan? Terus adik dengan suami Ika ni macam anggukkan kepala masing-masing tau. And then mak dia apa lagi, menggigil ketakutan semua waktu tu. And then adik dia kata, tapi jangan cakap, nanti atuk dengar. Diorang pun diam-diam je. Tapi sempatlah bagi tahu dengan makcik tadi kan. Tiba-tiba atuk Ika ni terbangun dari tidur dan pergi ke tandas. Lepas tu diorang bertembung tau. Time bertembung tu automatik Ika tiba-tiba rasa meremang sebab teringat kejadian tadi. So setelah beberapa hari kemudian, Ika pergi
pergilah ke rumah makcik dia yang lagi seorang. Makcik dia lain kan ramai makcik dia kan. Mak dia ada ramai adik-beradik. Rupanya makcik dia yang lain pun terkena gangguan jugalah. Makcik dia katalah sepupu Ika ni sampai demam sebab ternampak benda tu. Sosok atuk dia tidak berbaju, pakai seluar panjang, berdiri dekat sebelah pokok sambil memandang ke arah sepupu dia tu. Terus demam. Dan menurut Ika, atuk dia ni tak boleh demam tau. Kalau demam je, mesti cakap yang bukan-bukan, mesti terjaga tengah malam, berjalan, ketuk pintu tandas. Kalau dulu masa atuk dia sakit, muka dia nampak garang, bengis, macam bukan muka atuk yang Ika kenal. Ada juga jiran-jiran atuk dengan nenek kan bagi tahu dekat Aiman yang pakcik Ika ni yang diorang selalu ternampak ada selendang kuning berjemur dekat ampaian luar rumah. Tapi Ika tak pastilah sebab Ika tak pernah nampak. Beberapa orang jiran yang pernah nampak benda tu. Kisah atuk Ika yang membeli saka, tapi saka orang dulu-dulu kan. Tapi sekarang benda tu macam mengamuk. Tapi Alhamdulillah lah, Ika tak ada cakap pula atuk dia sekarang macam mana. Kita doakanlah yang baik-baik. Semoga atuk dia panjang umur, dijauhkan dengan syirik, khurafat dan sebagainya. Cerita yang agak misteri ya, tapi kamu percaya benda ni berlaku, memang betul-betul berlaku. Walaupun kita tak nampak dengan mata kasar kita, bila kita dah buat perjanjian dengan jin, ada beberapa consequences lah yang kita kena hadapi. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara macam ni. So, terima kasih kepada Ika sebab sudi berkongsi pengalaman ni dengan kita orang semua, supaya mungkin antara kita boleh mengambil benda sebagai iktibar, pengajaran dan sesuatu ilmu yang baru. Dan kita sama-sama mendoakan sama Islam. Semoga atuk dengan nenek Ika, adik-beradik Ika, sepupu, saudara mara Ika semua sihat dan dijauhkan daripada gangguan jin dan syaitan. So thank you yang nonton video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!